Ini pandangan saya, tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh tak bersetuju dengan pandangan saya, tak ada masalah. Bagi saya, tuan-tuan, bila kita nak melihat satu-satu perkara, kita nak tengok terma nepotisme dan kronisme itu dahulu. Bila kita melihat definisi kronisme ataupun nepotisme ni melantik ahli keluarga untuk sesuatu tugasan. Itu apa orang kata dictionary punya definition. A dictionary definition. Bagi saya, nepotisme dalam arti lain ialah melantik ahli keluarga dalam satu-satu jawatan dalam keadaan dia tidak berkelayakan untuk jawatan itu. Bagi saya itu nepotisme. Kalau sekiranya dia berkelayakan untuk jawatan tersebut, bagi saya itu tidak amounts kepada nepotisme. Kenapa saya berkata demikian? Sepatutnya kalau Sifo ataupun Hasan Karim atau sesiapa saja nak mempertikaikan Nurul Izzah, pertikaikan daripada segi kebolehan dia, bukan hubungan dia. Saya ulang balik ya. Kalau kita nak mempertikaikan Nurul Izzah, pertikaikan daripada segi apa dia? Kebolehan dia, bukan hubungan dia. Sebab kalau kita panggil itu nepotisme, sepatutnya Anwar sebagai Presiden Pakatan Harapan, juga pada Presiden kepada PKR, kalau nepotisme itu salah, dia tidak boleh melantik Nurul Izzah ataupun Wan Azizah bertanding di Parlimen in the first place. Walaupun Nurul Izzah itu kalah. Kalau nepotisme itu satu kesalahan moral ataupun legal, tak kisahlah, ataupun dilihat deemed to be morally wrong, sepatutnya Anwar tidak boleh melantik, sebab pelantikan seorang ahli parlimen itu bukan pelantikan, tetapi apa orang kata, membenarkan seorang ahli parlimen itu bertanding adalah kuasa presiden secara mutlak. Dia memberi watikah. Sepatutnya tidak diberikan apa orang kata, kalau dianggap nepotisme itu salah, jadi ahli parlimen pun kita dah mula persoalkan dahulu. Memang ada yang persoalkan, saya tahu. Tapi kenapa bab itu kita tak ada masalah, tiba-tiba bab pelantikan ini kita ada masalah? Sebab itu bagi saya lebih melihat kepada kompetensi. Maksudnya, adakah Nurul Izzah ni layak memegang jawatan tersebut atau tidak? Kalau kita tanya, adakah mereka lebih layak? Ya, kita tak nafikan. Ramai yang lebih layak. Tetapi layak daripada segi apa? Kalau kita tengok daripada segi kelayakan, mungkin ada yang ada PhD, mungkin ada yang pernah pergi overseas dan sebagainya. Tetapi kita nak melihat juga daripada segi pengalaman. Now, saya baca ni tuan-tuan. Saya baca dan tuan-tuan nilai sendiri. You don't have to take my words for it. Tuan-tuan nilai sendiri apa yang ditulis. Okay. Saya bawa dan tuan-tuan nilai apa yang saya masukkan kompetensi. Alright. Nurul Izzah dilantik penasihat kanan ekonomi. Petaling Jaya, naib Presiden Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan bagi ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. FMT melaporkan pelantikan bekas ahli berkuasa 3 Januari lalu. Anak Perdana Menteri itu berharap pengalamannya, okay, you see pengalamannya sebagai ahli parlimen yang mengendalikan isu kemiskinan dan latihan teknikal vocational TVET serta perkhidmatannya dalam jawatan kuasa kira-kira PAC akan membantunya untuk bertugas dengan baik. Okey, siapa Nurul Izzah ni sebenarnya? Apa dia punya credentials dia? Okey, pendidikan. Okey, kalau kita baca dekat sini, pendidikan Nurul Izzah boleh tengok dekat ni. Nurul Izzah mendapat pendidikan terawal di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Damansara. Okey, itu tak penting. Di peringkat universiti, beliau menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Petronas di Teronoh, tetapi kemudiannya berpindah ke Uniten di Bangi dalam jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Dia EEE punya, Electrical Electronic Engineering punya student. Dan kemudian dia menerima ijazah pertamanya pada tahun 2004. Beliau meneruskan pengajian di ijazah sarjana master di Schools of Advanced International Studies, University Johns Hopkins, Washington. Dalam bidang apa tuan-tuan? Kajian Asia Tenggara, hubungan antarabangsa, dan tamat pengajian pada tahun 2007. Okey. Kalau kita nak persoalkan Nurul Izzah, ini bukan saya nak membela Nurul Izzah, tapi saya nak bawa bahawa kalau kita nak gantikanlah Nurul Izzah, kita tak nak Nurul Izzah, biar kita lawan dia atas dasar kelayakan dia. Pertama, daripada segi credentials dia dalam pelajaran, dia bukan cikai-cikai lah. Kita utama dalam pentadbiran, dia bukan cikai-cikai, masters dalam kita dah sebut tadi kan. Kedua, pengalaman dia terutama dalam PAC, tuan-tuan. Dia antara PAC yang terlibat kes LCS lah. Salah satu. 1ADB kalau tak silap saya. Tetapi dia PAC. Kan?
dan juga bekas ahli parlimen. Dan juga membawa beberapa NGO yang disebut itu salah satu, tapi dia ada NGO lain yang terlibat. Terutama dalam eradicating poverty, dalam menghapuskan kemiskinan. Okey. So pengalaman dicampur dengan orang kata apa, kelayakan tadi. Soalan saya, adakah beliau layak? Tolak tepi dia sebagai anak Anwar Ibrahim. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Okey, bukan layak. Adakah beliau tidak layak? Tolak tepi beliau sebagai seorang anak kepada Anwar Ibrahim. Soalan saya, adakah beliau tidak layak? Tolak tepi dia sebagai anak Anwar Ibrahim tadi, berdasarkan pengalaman yang saya sebut tadi, dan juga kelayakan dia punya pelajaran tadi, soalan saya, adakah beliau tidak layak? Dia berbeza nepotisme ni tuan-tuan. Yang pertama, dia tak ada pengalaman. Dan dia tidak ada kelayakan. Tetapi dilantik di jawatan tersebut kerana apa? Kerana bapaknya seorang Perdana Menteri. Yang itu salah. Even kalau kita tengok dalam PAS sendiri pun nanti anak-anak dia dalam jawatan-jawatan tertentu. Kalau kita nak pertikaikan. Sebab itu saya kata, kita tak pertikaikan kalau dia layak. Tetapi adakah ketidaklayakan dia? Okey tuan-tuan, simple je. Kalau kata tak juga kita kena buka ni ke public. Okey. Siapa yang ada, pelajaran mungkin lebih daripada dia banyak. Pengalaman macam yang dia ada. Untuk nak memberi nasihat kepada Perdana Menteri. Siapa dia layak nak memberi nasihat? Dia bukan seorang tuan-tuan. Jangan ingat Anwar berdiri dengan Izzah. Dia orang dua je. Izzah seorang je berdiri sebelah bapak dia memberi nasihat. Bukan. Izzah ni salah seorang daripada ramai penasihat Anwar Ibrahim. Dia ramai. Bukan Izzah seorang. Ramai penasihat dia. Tak termasuk lagi dia punya setiausaha politik, setiausaha sulit. Dia punya, apa orang kata, menteri-menteri dan sebagainya. Izzah ni salah seorang. Saya tolak tepi, terima tak terima gaji tu tak penting. Kita ni nak maju ke depan. Bagi saya nak tengok kompetensi. Even C4 pun, nepotisme kerana melantik keluarga. Kalau keluarga tu layak, dia tak boleh. Hanya kerana dia keluarga saya. Adakah tak, kalau dia tak layak, adakah saya tak boleh melantik hanya kerana dia adik-beradik saya? What if kalau dia ada kelayakan, saya tak boleh lantik? Oh, kerana dia anak saya tak boleh. Tapi itu akan, contoh tadi dia C4 katakan, itu akan mengundang menteri-menteri lain melantik ahli keluarga mereka. Now, kita persoalkan, kalau dia lantik ahli keluarga dia, tak ada kelayakan pun. Tiba-tiba, contoh lah, ni tak ada. Simak Sabu, dia ambil anak dia, pegang jawatan tinggi di dalam kerajaan. Tapi anak dia, SPM pun tak ada. Contoh, saya tak tahu. Contoh. SPM pun tak ada. Pengalaman ahli parlimen pun tak ada. Tiba-tiba pegang jawatan tertinggi. Berlaku tak dalam kerajaan sebelum ni? Berlaku. Adalah seorang tu, menteri, apa orang kata, dilantik menteri, duta khas ke Timur Tengah dengan gaji 20 lebih ribu, tuan-tuan. 20 ribu. Tapi dia bukan kronisme is. Tapi tak berkelayakan. Yang tak berkelayakan, tapi tak ada kronisme, nepotisme, kita tak persoalkan. Tapi yang berkelayakan, tapi ada nama Anwar Ibrahim kat belakang dia, yang tu kita persoalkan. Saya pelik. Sepatutnya kalau kita nak persoalkan daripada segi kebolehan. Anwar Ibrahim ada 5 anak. Dia ada 5 anak. Kalau dia tolak Nurul Izzah, kalau dia lantik 4 yang lain tu, mungkin saya persoalkan. Dia lantik Nuha ke, dia lantik Iman ke, dia lantik Ehsan ke. Mungkin saya boleh persoalkan. Mungkin kita boleh persoalkan. Apa hal dia lantik pula dia orang ni? Dia orang ni siapa? Ahli parlimen pun bukan, pengalaman pun tak ada. Kita pun tak kenal. Pendidikan pun kita tak tahu. Mungkin boleh tengok lah. Mungkin kita boleh persoalkan. Tiba-tiba dia lantik Nurul Izzah. Bertanding ahli parlimen di Permatang Pau. Tempat Anwar Ibrahim. Tempat Kak Wan bertanding. Tak ada siapa yang persoalkan. Oh, sebab dia berkebolehan, dia mampu. Okey. Ni bukan orang luar, dalam parti sendiri ni. Tiba-tiba dilantik pula sebagai, apa orang kata, memegang jawatan menasihati Perdana Menteri dalam satu bidang ruang lingkup yang very spesifik. Very spesifik. Dengan kebolehan, pengalaman, pendidikan dia. Oh, tak boleh sebab dia binti Anwar Ibrahim. Bagi saya tak fair lah. Kan? Bagi saya tak fair. Tak fair kepada kita yang memerlukan kepakaran dia. Mungkin dia ada kepakaran. Tak fair juga kepada seorang binti Anwar Ibrahim. Semua dia tak boleh lepas ni. Kalau macam tu, binti Anwar Ibrahim semua letak jawatan, letak ayat tanding lah. Dan kita akan pastikan tidak ada bin atau binti yang mana bapak dia dah naik. Bin Najib Tun Razak, bin Tun Razak, bin Husin On,
Ben lah yang mana bapak dia dalam politik, lepas ni tak boleh bawa anak-anak dia masuk politik. Ben atau Benti lah. Ben atau Benti. Atau mak dia. Lepas ni kita tak boleh dah masuk politik ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu, dalam politik ni, orang pertama yang kita rekrut ahli keluarga kita. Sebab tu Syaril Samad dengan Khalid Samad tu adik-beradik. Seorang dalam UMNO, seorang dalam Amanah. Tuan tahu? Tak tahu kan? Tak ramai tahu kan? Khalid Samad dan Syaril Samad tu adik-beradik. Saya rasa Syaril Samad tu abang kan? Adik-beradik. Kalau kita tengok Lim Guan Eng, ada anak dia pun ada dalam kerajaan sekarang ni. Tak, sebab apa? Sebab masa kita susah, tuan-tuan. Ni nak cerita lah. Masa kita susah, masa kita berjuang dahulu, tak ada siapa percaya kat kita kecuali ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita pun kadang-kadang tak percaya kat kita. Kan? Ahli keluarga kita pun tak percaya kat kita kadang-kadang. Dia sama susah dengan Anwar Ibrahim. Bukan dia susah tu dalam keadaan dia tak belajar. Tak. Dia tinggi juga pelajaran dia. Master. Yang komplain tu ke master pun tak ada. Entah degree pun tak ada. Bukan semualah. Bukan kata tak boleh. Tu saya kata ini pendapat saya. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, terpulang kepada masing-masing. Ini negara demokrasi kan? Ini pendapat saya. Saya dah kemukakan pendapat saya. Tuan-tuan setuju, tuan-tuan tak setuju, up to you. Itu pendapat masing-masing yang boleh tuan-tuan tak bersetuju dengan saya. Tapi bagi saya, dan satu lagi, bagi dia tempoh. Bagi dia setahun, 6 bulan ke setahun. Kita tengok performance dia. Apa dia buat? Dia tak ambil duit rakyat. Dia tak ambil duit rakyat. Dia tak guna, dia tak dapat allowance. Kalau dia dengan knowledge yang dia ada, dengan pengalaman dia boleh contribute kepada negara, why not? Why not? Kalau dah, inilah nasib baik lagi orang PAS tak bawa dalil lagi lah. Kalau orang PAS bawa dalil, saya nak tanya kepada orang PAS. Kalau nak bawa dalil lah, nepotisme ni. Tanya pada orang PAS, kalau kita tengok bagaimana dalil-dalil zaman dahulu, orang mengambil, Rasulullah mengambil orang yang kompeten, walaupun ada pertalian darah dengan beliau. Even sahabat pun mengambil yang kompeten. Tapi sahabat kan kawan-kawan. Kan Umar, Abu Bakar, Ali, Osman tu kan kawan-kawan. So mereka melantik kawan-kawan mereka. Itu bukan nepotisme ke? Kronisme ke? Tapi kenapa dilantik Abu Bakar oleh sahabat-sahabat? Kerana dia ada kompetensi. Sebab itu dalam surah Al-Qasas kot, tentang pelantikan Nabi Yusuf, kita melihat dua perkara ni. Kita kena lihat dua perkara dalam leadership, dalam pelantikan. Pertama, kompeten. Dia mesti ada kekuatan akal, kekuatan fizikal. Kalau tengoklah apa bidang tugas dia kan. Kekuatan akal perlu ada, kena ada kuah, kena ada kekuatan. Yang kedua, dia kena ada amanah, kena ada trustworthy, seorang yang boleh dipercayai. Dan saya percaya, kita percaya Nurul Izzah, seorang yang boleh dipercayai. Kita kenal Nurul Izzah ni bukan baru sekarang, tuan-tuan. Kita kenal daripada umur dia kecil. Dia lahir tahun 1980. Tahun 98 umur dia berapa? Tahun 98, 1990 dia 10 tahun. 98 umur dia berapa? 18 tahun. 17-18 tahun pada waktu itu. Kita kenal daripada umur 18 tahun. Sampai sekarang umur dia dah 43 dah. 43 dah sekarang ni. Kita kenal Nurul Izzah tu siapa? Orang yang tak boleh dipercayai ke Nurul Izzah tu? So, dua perkara ni. Is she trustworthy? Jika orang yang boleh dipercayai dalam melaksanakan tugas dan amanah beliau? Is she competent? Tanya dua soalan ni. Sebab itu kalau kita nak lamsamkan nepotisme kerana membawa family, maka ramai sebenarnya. Even dalam syarikat-syarikat, tuan-tuan perempuan sendirilah. Membawa family. Is that wrong? Wrong kalau tak ada kompetensi, tak ada trustworthy, bawa atas nama keluarga. That is wrong. Bagi saya. Okay. Terima kasih saya ucapkan yang bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Dan sekian daripada saya. Kita jumpa lagi malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan.